Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam slot Nabi pesan apa. Hari ini kita akan kongsikan satu hadis iaitu peliharalah diri kita dengan kesabaran. Jadi wa'an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, daripada Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasa minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada segolongan daripada Ansar ni, orang Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka meminta harta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka orang susah, memerlukan bantuan dan sebagainya. Lalu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Fa'atahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi kepada mereka apa yang mereka minta. Thumma sa'aluhu fa'atahum. Mereka minta lagi bantuan itu, harta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun memberi kepada mereka. Hatta nafida ma indah. Sampai habis harta yang berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberi itu, baginda memberi pesanan dan nasihat kepada mereka. Baginda tidak hanya memberi, tetapi baginda juga mengambil peluang itu untuk mendidik mereka supaya menjadi lebih baik. Jadi apa Rasulullah SAW katakan? Baginda bersabda, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Apa-apa kebaikan atau harta yang baik-baik yang ada pada aku ni, aku tidak akan halang, aku tidak akan simpan, aku tidak akan simpan sorok untuk diri aku sendiri, melainkan aku akan berikan kepada kalian. Ini sifat seorang pemimpin. Harta yang diamanahkan, harta rakyat yang diamanahkan kepadanya, kalau dalam hadis ada sebut, itu adalah malullah, itu adalah harta milik Allah. Dia tidak ambil sedikit pun. Dia berikan semua itu dengan amanah kepada rakyat. Ini antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, amanah sebagai seorang pemimpin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang mahu menjaga kesucian dirinya, Allah akan membantu dirinya menjadi suci. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kesucian diri ini adalah sesuatu yang tidak boleh nak ditarik balik kan. Jika ia sudah rosak, jika maruah sudah tercalar, maka buatlah apa pun, kesucian diri itu sudah ternodai kan. Jadi itu sesuatu yang seorang Muslim akan jaga dengan bersungguh-sungguh. Jadi siapa yang berusaha untuk menyucikan dirinya, memelihara diri daripada mengambil perkara yang haram, mengambil perkara yang bukan hak dia, menjatuhkan maruah dia, Allah akan membantunya. Itu adalah janji Allah SWT yang disebut oleh Rasulullah SAW. Wa man yastaghni yughnihi Allah kan. Barang siapa yang merasa cukup, ataupun dia ni tidak tamak, dia tidak mengharapkan benda-benda yang haram, benda-benda yang bukan hak dia, maka Allah SWT akan memberi dia kecukupan. Jadi ini juga janji yang kedua. Ini janji yang kedua. Bagaimana jika seorang tu dia ingin memelihara diri dia daripada ambil benda-benda yang haram, benda-benda yang bukan hak dia, Allah akan berikan dia kecukupan. Jadi itu adalah beza antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ni dia fikir mengikut neraca material kan. Maknanya kalau aku tak ambil ini rugi, kalau aku tak makan rasuah aku rugi, kalau aku tak terlibat dengan korupsi dan sebagainya, aku akan rugi. Jadi itu adalah perkara yang Allah SWT nafikan. Siapa yang memelihara diri daripada segala perkara yang haram ini, daripada makan orang lain dan sebagainya, itu Allah SWT akan beri dia kecukupan, dia tidak akan binasa. Wa may yatasabbar yusabbirahullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar. Maksud sabar di sisi syarak adalah menghalang diri daripada perkara yang haram. Itu maksud sabar. Jadi dalam hal ni, seseorang tu dia menghalang diri dia daripada segala benda yang boleh merosakkan diri dia di akhirat nanti, perkara yang berdosa, perkara yang haram, sumber yang tidak dibenarkan oleh syarak, sumber yang zalim dan banyak lagi perkara lain, Allah SWT akan membantu dia. Ini janji yang ketiga. Allah SWT akan membantu dia untuk bersabar. Dia akan mendapat kekuatan itu. Jika benar dia melakukan itu kerana Allah SWT. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada kurniaan kepada seseorang tu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kesabaran itu adalah sesuatu yang nilainya hanya diketahui oleh mereka yang merasa. Kita mungkin melihat seseorang tu diuji dengan sesuatu, diuji dengan kesusahan, diuji dengan musibah,
tetapi dia kerana kesabaran itu, musibah itu menjadi ringan. Dan Allah SWT memberi kemudahan kepada dia, silap-silap Allah SWT membantu dia dengan perkara-perkara yang tidak disangka. Dan bahkan kesabaran itu menghalang diri daripada perkara yang haram itu adalah pada waktu senang. Waktu harta banyak, waktu nikmat banyak. Dan itu juga membawa dia kebaikan dan keluasan. Ada orang dia kaya tapi hidup dia serba tidak kena. Fikiran dia rasa sempit, rasa sesak dada. Masalah itu, masalah ini. Dia rasa dia dapat kuasa, dapat jawatan. Dia rasa dia ni dapat kemasyhuran. Tetapi dia tidak mensabarkan diri dia, menghalang diri dia daripada perkara haram, maka hidup dia akan serba tidak kena. Jadi itu adalah pesanan daripada Rasulullah SAW. Ingat 3 janji itu. Iaitu pertama, barang siapa yang mahu menjaga kesucian dirinya, Allah SWT akan membantu dia untuk hal itu. Dan barang siapa yang menghalang diri dia daripada perkara yang haram, maknanya tidak tamak, iaitu dia merasa cukup dengan yang halal, maka Allah SWT akan memberi kecukupan kepada dia. Dan ketiga, barang siapa yang berusaha untuk berpegang teguh kepada kesabaran, menghalang diri daripada perkara yang haram, maka Allah SWT akan memberi dia kekuatan dan bantuan untuk dia terus bersabar. Jadi hasil daripada tiga-tiga ini adalah kesimpulan hadis itu. Sesungguhnya sabar itu adalah kurniaan yang paling besar, kurniaan yang memberi kebahagiaan. Kita jangan menunggu waktu kita susah sahaja baru kita mahu bersabar. Sebenarnya sabar itu bermula pada setiap masa, menghalang diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT, dan bersabar dalam ketaatan, sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah SWT pada waktu senang, maka Allah SWT tidak akan meninggalkan kita pada waktu susah. Jika waktu senang kita lupakan Allah SWT, waktu susah Allah SWT mungkin akan membiarkan kita sebagai kafarah kepada dosa kelalaian kita pada waktu kita senang dahulu. Jadi kesabaran itu adalah kurniaan yang menghalang daripada perkara-perkara yang tidak membahayakan itu tadi. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.